Bahawa Sanusi memang berkata, kena bawa Kedah keluar, kena Penang keluar, maksudnya Penang tu kena bawa masuk ke dalam Kedah. Kalau nak buat, kita kena ubah perlembagaan. Lepas itu, apa yang berlaku? Sanusi kata, tak ada, saya tak pernah cakap benda tu. So, FMT keluarkan perbincangan WhatsApp dia orang. Tapi sebelum tu saya bawa kenyataan daripada Lim Guan Eng terlebih dahulu. Kenyataan daripada Lim Guan Eng. Dia orang kata, kenapa tunggu 7 hari? Tanya Guan Eng pada Menteri Besar Kedah. Kegagalan Sanusi bertindak segera terhadap laporan FMT menunjukkan Menteri Besar Kedah mempunyai Menteri Besar Kedah benar-benar membuat kenyataan mahu perlembagaan negara dipinda, kata Lim Guan Eng. Mengulas mengenai kontroversi itu, Lim berkata, selepas 7 hari laporan tersebut disiarkan. Dah 7 hari, tuan-tuan. Laporan tentang Menteri Besar Kedah nak pindah perlembagaan. Tak ada yang dicetuskan oleh PAS PN, tidak boleh membuat penafian begitu saja sambil cuba menegakkan benang yang basah. Menteri Besar Kedah tidak sepatutnya cuba menyalahkan FMT atas dakwaan salah lapor setelah menafikan yang beliau menuntut perlembagaan persekutuan dipinda. Lim yang juga pengurusi DAP mendakwa sikap Sanusi menafikan dia ada membuat kenyataan tersebut sambil menyalahkan media massa, FMT lah. Dia kata media massa yang salah. Sebagai pemimpin, kata Lim, Sanusi sepatutnya berlaku jujur, berani serta memiliki keyakinan politik dengan bertanggungjawab atas apa yang disebutnya. Jika FMT tersalah lapor dan tersalah petik, Sanusi sepatutnya hubungi FMT dan minta penarikan balik dan pembetulan berita itu pada 31 Mei lalu. Kenapa perlu bangkitkan sekarang, iaitu 7 hari kemudian? Dan setelah dipanggil untuk disoal siasat di bawah Akta Seksyen 505B Kanun Kesiasaan, Akta Hasutan dan Seksyen 233 Komunikasi, tanya Lim lagi. Ahli Parlimen bahagian itu mendakwa wartawan yang memetik kenyataan Sanusi diyakini sudah mendapatkan semua bukti sebelum disiapkan laporan itu. Justru kata Lim, Sanusi sepatutnya berani mengakui apa yang disebutkan. Betul tuan-tuan. Untuk makluman, wartawan dia boleh ubah sebab terutama dia bukan cetak sekarang ni, dia online. Saya pernah juga wartawan salah lapor tentang saya. Wartawan itu salah lapor tentang saya. Kau pernah keluar berita ke Is? Kau Google lah, kau jumpa lah. Tapi bukan yang kes saya tu, dia ada peristiwa lain. Masa saya kata saya dah ditarik penggantungan, so wartawan tu salah lapor. Ada point yang disebut tu tak betul. Sebab saya letak dalam FB saya. Kemudian dia ambil, kemudian dia terus quote. Dia tak tanya saya pun. Tapi saya kenal dia. Kawan saya juga. Tu saya message dia. Saya kata, bro, yang kau punya bahagian bawah ni silap ni. Sepatutnya dia macam ni. Oh ya ke? Sorry bro. Aku betulkan. Okey, dia betulkan. Tak ada masalah lah. Benda tu bukanlah fitnah. Tetapi cuma nak bagi tahu apa orang kata benda tu kena dibetulkan, kena diluruskan lah. Tak ada masalah lah benda tu. Okey je. So akhirnya apa yang berlaku sekarang ini, Sanusi kata tak ada, saya tak pernah cakap. Ini semua media salah lapor ni. Media tak betul. Last FMT akhirnya keluarkan transkrip percakapan di antara Sanusi dan juga wartawan tersebut. Kantoi kau Sanusi. Kau ingat apa? Zaman ni zaman dulu ke kau boleh main deny macam tu je? Alamak. Okey. Baik. Saya bawa berita tersebut. Saya bawa laporan tersebut. Tak tahu nampak ke tidak kan? Tulis kat sini. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi Datuk Seri. Okey, sorry. Daripada atas ni. Okey. Ini dia punya full WhatsApp dia. Saya baca. Terima kasih. Saya baca full WhatsApp. Sanusi kata. Alright. Sanusi forwarded benda ni. Pulau Pinang tidak pernah terpisah dari Kedah. Okey, dia forward. Saya menerima pandangan ini dan pandangan-pandangan lain yang semaksud dengannya dan akan ditambah dengan kajian-kajian berterusan ke atas dokumen-dokumen sejarah yang masih tersimpan di serata dunia terhadap isu pemilikan Kedah ke atas Pulau Pinang. Saya akur jika penyelesaian terakhir ialah mahkamah, bukannya cubaan menutup mulut saya atau sesiapa saja yang selari dengan saya dengan dakwaan dangkal seperti tak faham perlembagaan, mempertikai perlembagaan, mengguris hati, berjenaka, mengganggu kedaulatan mereka dan seumpamanya. Kajian yang ilmiah, dia kata. Ni sebab. Kajian yang ilmiah, akademik dan berdasarkan dokumen sejarah yang kukuh, berautoriti, absolut dan relevan akan membawa semua pihak kepada pembetulan semula hakikat sebenar dan persepsi bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah yang tidak tergugat. Bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah yang tidak tergugat. Ini WhatsApp dia. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipinda di Parlimen mengikut proses dan prosedurnya di sini, berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula satu penemuan yang kukuh hendak diketepikan hanya kerana adalah isu kandungan perlembagaan?
Sejarah yang dijulingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan perlu dibetulkan oleh generasi yang ada kesedaran untuk mengambil tindakan demi kebenaran dan menolak kepalsuan. Yang tak boleh pindah atas dunia hanya Al-Quran dan hadis saja. So dia petik ini je tuan-tuan. Al-Quran hadis tu. Khusus untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memetik kononnya mengatakan antara lain ialah perkenan Sultan sudah mengikat kedudukan semasa Kedah Penang. Saya nasihat beliau menggali asal-usul atau sebab musabab bayaran pajakan Pulau Pinang dinaikkan daripada 10,000 setahun kepada 10 juta 10,000 setahun pada tahun 2018. Kemudian wartawan tu reply, "Selamat pagi Datuk Seri, terbaik. Datuk Seri, selamat tengah hari. Story akan keluar tak lama lagi. Nak cek sikit. Pindaan kepada perlembagaan yang Datuk Seri masukkan adalah takrifan negeri-negeri kan? Terima kasih." Okey, wartawan tu check. Okey, kemudian dia kata, terima kasih. Kemudian dia pun forward. Penang a sovereign state under the federal constitution, says Ram Kapal. Kemudian ini kenyataan Ram Kapal. Dia Ram Kapal kata, it cannot be denied that Penang has already been recognized as one of the states under the Federation of Malaya that is enshrined under Article 1 Sub 2 of the Federal Constitution. Furthermore, Article 71(1) of the Federal Constitution, read together with the 8th Schedule of the Constitution, also guarantees that each state has its own state constituents that provide for its own state government, including the state of Penang, he said. Saya translate kepada seluang-seluang. Tidak dapat dinafikan bahawa Pulau Pinang telah pun diiktiraf sebagai salah satu negeri di bawah Perlembagaan Malaysia. Dan itulah yang termaktub di bawah perkara 1 Fasal 2 Perlembagaan Persekutuan. Kemudian di dalam artikel 71 Fasal 1, dalam perkara 71 Fasal 1 di dalam Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama dengan jadual ke-8 Perlembagaan juga memberi jaminan bahawa setiap negeri mempunyai perlembagaan negeri masing-masing dan menyediakan kerajaan kepada negeri masing-masing, termasuklah negeri Pulau Pinang. Ini kenyataan Ram Kapal. Kemudian Sanusi reply, apa saja kandungan perlembagaan yang boleh dipinda? Okey. Takut tak nampak. Besar sangat. Saya kecilkan sikit. Okey. Dia kata, apa saja kandungan perlembagaan yang boleh dipinda? Apa saja kandungan perlembagaan boleh dipinda. Kalau ada yang tak boleh dipinda, akan dinyatakan dengan jelas. Ada juga bab yang boleh dipinda dengan kebenaran Majlis Raja Melayu. Okey, editor saya hantar ni tadi. Beliau tanya perkara ini kah? Alright, Roger. Okey, dia jawab macam tu kan. Maksudnya dia kata boleh dipinda lah. Kan dia reply kat situ, dia kata boleh dipinda. Apa saja boleh dipinda. So dia kata boleh lah. Baik, Sanusi pun kata, Ram Kapal atau siapa saja boleh cakap apa saja. Beri apa saja pandangan, dia kata. Nak bagi pandangan apa, bagilah pandangan pun. Boleh sandar kepada apa saja selama tak salah adisional. So am I, dia kata. Excellent, sir. Kemudian teruslah keluar berita apa? Amend Constitution to show Kedah owns Penang. Kata MB Kedah. Pindah perlembagaan untuk menunjukkan bahawa Kedah memiliki Pulau Pinang, kata Sanusi. Kemudian Sanusi pun, selamat petang Datuk, apa khabar, sihat? Ni nak tanya sikit bab PC Datuk tadi. Sebab dia buat PC, dia kata media telah memutar belitkan kenyataan beliau. Dia kata media dah putar belit ni. Kemudian wartawan tanya, boleh buat bab apa yang silap tu bos? Mohon ajar sikit, mungkin kita boleh belajar. Ini wartawan tu nganjing dia. Dia kata dengar cerita FMT telah salah quote dan bagai, dia kata. Wartawan ni memang bengang betul dengan dia ni. Silap tulis Sanusi desak perlembagaan, dia kata. Maaf Datuk Seri, saya tak begitu faham. You tak faham, saya yang kena. Saya tak pernah tulis suruh pindah perlembagaan. Yang saya tulis benda yang tak boleh pindah atas dunia Al-Quran dan hadis saja. Maaf Karo. Maaf tak apa dah. Tapi tempoh hari saya tanya Datuk Seri, kalau story okey atau tidak. Tajuk desak perlembagaan itu kontroversi, too far out of context, jadi sumber soalan Gon Eng di Parlimen. Saya panjangkan feedback kepada pengarang saya Datuk Seri. Selamat pagi Datuk Seri. Editor saya kata, FMT bercadang untuk terbit kenyataan asal. Tapi dalam WhatsApp, ikut suka depa lah. From now on, I learn that no more private message issue FMT. Dangerous, dia kata. Nah, kita baca kenyataan Sanusi tadi kan. Okey, dia kata apa? Apa-apa kandungan perlembagaan boleh dipinda. Dia kata boleh dipinda. Untuk tujuan apa? Dia cakap pasal pindah tu untuk apa? Dia nak bagi tahu bahawa jika saban tahun kandungan perlembagaan boleh dipinda, kenapa yang berkenaan dengan Penang tak boleh dipinda?
Nak bagi tahu sebab apa? Alasan kita kata kenapa Penang ini sovereign. Kenapa Penang ini adalah sebuah negeri yang berdaulat. Kerana itu salah satunya terdapat termaktub di dalam perlembagaan. Kan keram kapal kata benda tu dah ada dalam perlembagaan. Dia rujuk kepada perlembagaan. So bila dia rujuk kepada perlembagaan, wartawan kata desak amend perlembagaan. Tuan-tuan baca tadi kan? Tiba-tiba dia kata wartawan salah. 7 hari kemudian setelah kena desak dalam parlimen kan. Kan? So siapa yang salah sebenarnya? Wartawan ke Sanusi yang salah? Itulah masalahnya. Tuan-tuan, itulah masalahnya. Jadi kau nak percaya lagi Sanusi tu ke? Tahulah, ada menteri besar macam tu kan. Tu salahkan orang lain. Kesian seluang. Baik. Baik, alright. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kenyataan daripada Menteri KDN orang duk desak. Kalau betul Hadi salah, dakwalah. Saidan Kasim salah, dakwalah. Hari ini KDN telah mengeluarkan satu kenyataan, kertas siasatan kes Hadi Syahidan kini di tangan AGC. Menteri Dalam Negeri Saifuddin memaklumkan Polis Diraja Malaysia sudah pun menyelesaikan siasatan ke atas 2 pemimpin pembangkang berhubung isu menjatuhkan kerajaan. Kata Saifuddin, kertas siasatan sudah diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Menurutnya, siasatan itu dilaksanakan oleh PDRM membabitkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Parlimen Arau Syahidan Kasim. Parlimen menjalankan siasatan ke atas Seksyen 41 Akta Hasutan, Seksyen 233 Komunikasi dan Multimedia ke atas kenyataan Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim berkaitan rancangannya untuk menjatuhkan kerajaan Perdana Menteri. Okey. Selain itu, siasatan juga mengikut Seksyen 505 Sub B Kanun Kesiasaan 233 Komunikasi dan Multimedia di atas video Ahli Parlimen Marang berkaitan menumbangkan kerajaan. Saifuddin berkata demikian semasa menjawab pertanyaan RSN Raya PH Jelutong mengenai tindakan kerajaan terhadap pihak yang merancang menjatuhkan kerajaan perpaduan. Khususnya Ahli Parlimen yang mengeluarkan kenyataan yang dianggap bersifat menderhaka. Pada Disember lalu, Malaysia Kini antara lain melaporkan Syahidan mendakwa usaha sedang dibuat untuk memastikan PN menjadi kerajaan dengan erti kata lain untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Dalam sidang media semasa kempen PN di Padang Serai, bekas Perdana Menteri kini menjadi ahli PAS berkenaan memberi gambaran bahawa Kabinet Anwar tidak akan bertahan lama. Kita bersyukur petanda yang baik, sokongan kepada PN luar biasa. Saya ucap tahniah kepada barisan Kabinet Anwar Ibrahim. Kita redalah apa akan yang berlaku. Kami sedang berusaha supaya Kabinet ini tidak akan tahan lama dan insya-Allah kami akan kembali memerintah berdasarkan mandat rakyat, katanya. Abdul Hadi pula dilaporkan berkata menjangkakan bahawa kerajaan yang hari ini diterajui tidak akan tumbang tidak lama lagi. Ini berita dia. Dia kata akan tumbang tidak lama lagi. InsyaAllah kerajaan Anwar akan tumbang. Ini diterbitkan pada 1 Mac 2023. Berucap dalam sesi dialog ulama negarawan, beliau berkata dia bagaimanapun tidak menyebut berdasarkan apa jangkaan. Orang tanya, ini berlaku, ini ramalan. InsyaAllah akan berlaku dalam masa dekat. Akan berlaku dalam masa yang terdekat. Menarik tuan-tuan. Dua watak ini sudah pun dipanggil polis. Siasatan sudah pun disiapkan. Dan kalau tak kena juga, saya tak tahulah AGC ni kan. Kalau tak kena, yang dia tak kena reman tu, tak apalah. Yang tu saya biarkanlah. Mendahaka tuan-tuan. Ini isu dahaka. Pendahaka. Nak tumbangkan kerajaan YDPA. Saya adalah orang yang menggerakkan kerajaan YDPA, tuan-tuan. Saya orang yang menggerakkan gerakan kerajaan YDPA. And look, sekarang ini insya-Allah bertahan. Setakat ini bertahanlah. Dan mereka cuba nak jatuhkan kerajaan ini. Pintu belakang tebuk atap daripada bawah, kiri kanan dia nak buat. Tapi tengok apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan. Ini satu kekejaman, tak, satu kesalahan. Kejam apanya? Kita bukan tahan dia ISA. Kau belum kena lagi ISA tau. Dah kena ISA baru tahu. Tahan tanpa bicara. Ini bicara. Ada pembicaraan, ada mahkamah, ada hukuman-hukuman yang bakal dilaksanakan. So, jawablah. Menjawablah, kan? Kalau betul ada, jawab. Jawablah perkara itu, kita kata. Tak ada masalah. Nak jawab. Kita tak ada isu. Tapi, hadaplah di mahkamah. Tuan-tuan,
Ni nak bagi tahulah kan. Takkan aku seorang je kena. Kita sama-sama kena lah. Sama-sama kena lah kan. Isu dahaka. Ni dahaka lah ni. Dulu dahaka lama dah ada orang. Agong suruh buka parlimen, tak nak. Suruh buka parlimen, ini bukan kerja Agong. Siapa Menteri Undang-Undang masa tu? Orang PAS. Orang PAS Menteri Undang-Undang. Dia kata tak ada, ini bukan ruang lingkup Agong, bla bla bla. Dia kata, siapa yang dahaka? Bukan sekali, 2 kali. Buat darurat. Buat darurat, tuan-tuan. Tu tujuan apa? Sakau. Kan? Sakau. So, membawa saya kepada diorang ni apa? Apa sebenarnya diorang ni? Kan? Apa sebenarnya? Kan? Pendahaka-pendahaka ni apa? Saya nak bawa isu memali ni, tuan-tuan. Isu penggabungan di antara Hadi dan juga Mahathir. Okay? Saya nak bawa satu cerita. Dan saya nak tuan-tuan sambut cerita ni dan bawa ke kampung-kampung, bawa video ni, sebarkan ke kampung-kampung, sebarkan kepada di negeri-negeri PAS memerintah, sebarkan. Tak utama Kedah. Sebarkan betapa dua manusia yang hipokrit ini, akan sanggup menunggang bangsa, menunggang agama demi kepentingan politik mereka. Demi kepentingan politik mereka. Oh, ada orang marah aku. Kau kata Hadi tu hipokrit, Isa? Dia bukan Tuhan. Dia bukan Nabi. Siapa kata dia Tuhan, siapa kata dia Nabi? Ada yang berani? Ada yang berani ke? Ada yang berani? So, dia tak boleh dikritik. Dia tidak boleh bawa silap. Ulama, title Tok Guru bukan jaminan dia tak boleh, dia maksum. Tak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Baik, saya bawa satu berita ni, tuan-tuan. Sebelum kita cerita tentang Isam Ali ni, kita transaction dulu. Baik, kita buat cerita memali. Cerita memali ni, tuan-tuan, berlaku pada tahun 1985. Kan? 1985. Saya ingat lagi. Peristiwa memali ni saya ingat masa tu 1985 ni saya darjah 2. Jadi masa tu dekat Sarawak ni tahun 85 dia ada 2 channel je. 85 dia ada 2 channel, TV1, TV2. So saya ingat lagi, saya masih secara vividly saya remember rumah saya 2 tingkat. Dekat atas tu kita orang semua bergelimpangan dekat luar. TV besar laptop ni je lah, tahu je lah TV zaman dulu kan. Siapa telefon aku ni, ya Allah. Siapa call ni? Allah. Alamak, YB call. Okay, YB tak tengok live saya kot. Jadi saya balik lah. Tolong WhatsApp. Kau apa ni? 10.30. Okay. Apa saya cerita tadi? Masa tu kita orang bergelimpangan di rumah dia tu lah, dekat ruang, ni bukan ruang tamu, ruang atas kan. So TV besar ni, besar laptop saya ni. So kita orang duduk. Apa yang kita orang tengok, tuan-tuan? Serangan secara live, ulangan mungkin live kan, di dalam berita, dan juga ni serangan terhadap memali tu oleh polis yang mengepung dan sebagainya. Bagi saya kedua-dua pihak kerajaan, juga pihak yang berada di dalam Ustaz Ibrahim Libya tu, dua-dua tu pihak yang terperangkap dalam mainan politik kedua makhluk ini. Saya dah panggil makhluk dah, tuan-tuan. Kedua makhluk ini, permainan politik mereka. Yang Ustaz Ibrahim Libya tu terpengaruh dengan amanat Haji Hadi. Politik suku, agama suku, UMNO Cafe. Di peristiwa ni berada di Memali. Peristiwa Memali ni berada di Kedah lah masa itu. Polis juga memainkan peranan atas arahan kita memfaham. So berlakulah bunuh-membunuh, berlakulah kematian dan sebagainya. So apa yang berlaku, tuan-tuan? Apa yang berlaku pada tahun 2018, Mahathir membuat satu kenyataan ini. Dia kata apa? Mahathir kata apa? Saya bawakan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nilailah sendiri apa yang makhluk ini kata. Aku cakap makhluk je.
Mangsa memali bukan mati mangsa memali mati katak, bukan mati syahid. Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir mendakwa 14 mangsa yang terkorban dalam tragedi berdarah memali sebagai mati katak, bukan mati syahid. Bekas Perdana Menteri mendakwa amanat Haji Hadi pada 81 lah yang menjadi punca berlakunya peristiwa hitam terbabit dengan membunuh pegawai kerajaan yang disifatkan sebagai kafir. Amanat Haji Hadi ringkasnya menyuruh orang PAS supaya membunuh pegawai kerajaan. Kononnya kerajaan kafir dan sebab itu dia menentang kerajaan kafir. Kononnya orang PAS yang mati dalam melawan kafir akan mati syahid. Tragedi di Memali, mereka menembak mati 4 orang polis dan lepas itu barulah polis membalas balik dan mati juga seramai 14 orang. Bukan mati syahid, mati katak katanya. Beliau berkata demikian, kita berucap dalam ceramah di Lembah Pantai. Baik. Dalam masa sama, Hadi Awang tempelak. Ditempelak. Hadi Awang tempelak isu mati katak Memali. Presiden PAS Hadi Awang membidas tuduhan yang dibawa oleh Pengerusi Pakatan Harapan. Presiden Mahathir yang menyatakan, masa itu dia Pakatan Harapan lah, korban tragedi adalah mati katak. Malah kata beliau, sembang santai, saya tanya ayah cik di Kuala Ibai di sini hari ini. Okay. Tapi apa yang berlaku selepas itu tuan-tuan? Bila wartawan tanya dia orang, sebelum kita cerita tu, kita cerita wartawan dulu lah. Sebelum kita cerita wartawan, kita bawa apa yang mereka... Akhirnya, setelah 3 tahun, mereka berjumpa, berbincang, kemudian duduk sama di satu session, dan dalam session itu, session apa tuan-tuan? Session apa? Session dia gelakkan Tuan Guru, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Tapi sebelum session itu, Hadi pergi jumpa dengan Mahathir sekali lagi. Ini pada tahun 2019. Kan? Tahun 2019, Hadi jumpa Mahathir sekali lagi. Maksudnya pertemuan itu ada. Sebelum itu dah ada dah. Walaupun sebelum itu, ini tujuan Maruah Melayu dulu kalau ingatlah. Selepas kejadian Maruah Melayu itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Sekarang ini dia jumpa. Dia bentuk kerajaan bersama. Bukan bentuk kerajaan, dia bentuk gagasan bersama. Betul juga kata kawan saya malam tadi, Joe kan. Joe mungkin menonton saya lah. Dia kata, dia tanya kawan dia, kalau PAS kata dia kuat, kalau PAS kata dia sekarang ni nak buat gelombang hijau, kenapa dia nak bersama dengan Mahathir? Sampai ujungnya duit lah. So dalam forum tersebut ada satu dalam ialah di mana dia gelakkan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Wartawan tanya. Dia tanya apa? Dia tanya berkenaan dengan peristiwa Memali yang diorang duk gaduh selama ni. Apa jawapan Mahathir dan juga Hadi? Kita dengar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan mengulas mengenai peristiwa Memali ketika hadir sidang media bersama Dr. Mahathir Mohamad. Itu di luar daripada format kita, kata ahli Parlimen Marang itu ketika ditanya pemberita selepas mesyuarat meja bulat proklamasi orang Melayu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun Dr. Mahathir menjelaskan pakatannya bersama Abdul Hadi kini demi perjuangan orang Melayu. Dia Abdul Hadi Melayu, saya Melayu, kita kerjasamalah. Dia PAS, saya bekas UMNO, kata Mahathir. Pada Mei lalu, PAS secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diwakili Mahathir. Sehubungan itu, tragedi Memali pada 19 November 1985 yang meragut 18 nyawa menjadi modal di media sosial untuk menyerang PAS dan Abdul Hadi. Tragedi Memali merujuk kepada perselisihan antara penyokong PAS dan pendakwa Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya dengan pihak polis di Baling Kedah. Pertembungan antara mereka menyebabkan 14 orang awam termasuk Ibrahim dan 4 anggota polis terbunuh. Dr. Mahathir ialah Perdana Menteri ketika itu. PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku, manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya adalah kesalahan Hadi yang didakwa menyiapkan keganasan melalui amanat Hadi pada 1981. PAS mendakwa operasi Angkara dilancarkan pihak keselamatan ketika itu bermotifkan politik bagi membendung pengaruh Ibrahim yang luas dalam pengikut PAS. Anggota PAS yang terkorban dianggap syahid oleh PAS ketika menjalin hubungan dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Pada 2019, Abdul Hadi turut ditanya mengenai Memali. Kata Presiden PAS, semua isu yang menghalang kerjasama itu dapat diatasi. Ia kerana kepentingan nasional mengatasi kepentingan Memali, mengatasi kepentingan peribadi. Katanya, Alhamdulillah orang Memali pun terima UMNO. Jelasnya pada ini kerana kepentingan nasional mengatasi kepentingan Memali. Kepentingan peribadi tuan-tuan. Ni tengok betul-betul loh. Kerana mengatasi kepentingan peribadi. Memali ni peribadi.
Kematian tu semua peribadi ni. Kita ni lagi utama. Kerjasama kita ni lagi utama. Aku jadi Perdana Menteri tu lebih utama daripada kematian-kematian yang disebabkan oleh dua orang makhluk ni. Kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Dia bukan berlaku kat negeri lain, dia berlaku kat negeri Sanusi ni. Kat negeri Kedah ni. Berlaku kat negeri Kedah. Bila ditanya di wartawan tanya dia berkenaan dengan peristiwa Momali tu, apa dia orang kata? Oh, ni tak penting, ni tak relevan, ni tak ada kaitan, luar konteks. Sebab apa tiba-tiba dia jadi luar konteks, tuan-tuan? Sebab apa tiba-tiba jadi luar konteks? Sebab dia melibatkan kepentingan mereka. Kita kena ingat, kepentingan mereka, kedudukan mereka. Mereka perlu menjadi penguasa. Jadi bila dah jadi penguasa, yang lain semua tak penting. Yang mati katak ke, yang mati syahid ke, semua tu tak penting. Yang penting kepentingan mereka sebagai individu. Nak jadi Perdana Menteri, nak memegang jawatan yang tinggi, itu yang lebih penting. Dan harap tuan-tuan kita jangan lupa, terutama orang Kedah lah. Jangan lupa bagaimana Mahathir sendiri mendakwa Raja-Raja Melayu ni menjual tanah-tanah untuk kepentingan mereka, supaya mereka jadi raja. Orang Memali ni mati katak. Dia kata, mati katak. Hadi kata tak penting semua tu. Itu semua tak penting. Kepentingan itu semua personal. Kepentingan ni lebih penting ni. Kerjasama ni untuk negara lebih penting.